Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Alia Natasha binti Muhammad Kamaruddin dan saya dari Unit Pendidikan Khas PPI SMP Jun 2022. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah sebagai video rumusan terhadap tugasan yang telah saya laksanakan iaitu bagi subjek GAPD 1032. Jadi, tugasan yang perlu saya laksanakan ialah saya perlu membuat sebuah Google Site sebagai tapak untuk saya meletakkan hasil-hasil kerja saya bagi subjek tertentu iaitu subjek kreativiti dan inovasi dalam pendidikan khas dan subjek kemahiran belajar. Jadi, antara sumber digital yang saya gunakan untuk menyiapkan Google Site ini ialah Google Site sendirilah, YouTube, Google Search, Canva dan banyak lagi. Selain itu, saya juga perlu membuat kolaborasi dengan pensyarah luar. Jadi, teknologi yang saya gunakan ialah Google Meet. Kelebihan yang saya perolehi daripada membuat tugasan ini ialah saya dapat meningkatkan kemahiran ICT saya, iaitu contohnya saya dapat belajar cara untuk memuat naik video ke YouTube, cara untuk menggunakan Google Meet iaitu merakam sesi temu bual kami dan banyak lagi. Bukan itu sahaja, saya juga dapat meningkatkan daya kreativiti saya di mana saya perlu menyediakan Google Site yang menarik dan kemas sebagai pentaksiran berterusan saya lah. Dan akhir sekali ialah saya juga dapat mencari maklumat dengan lebih mudah iaitu melalui Google Search. Seterusnya ialah piawai ISTE bagi pelajar. Seperti yang kita tahu, terdapat 7 piawai ISTE bagi pelajar iaitu pelajar diberdayakan, kewarganegaraan digital, pembina pengetahuan, pereka bentuk inovatif, pemikiran komputasional, komunikator kreatif dan juga kolaborator global. Jadi, piawai ISTE untuk pelajar ini adalah sebagai panduan dalam memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara berpusatkan pelajar. Jadi, dalam membuat tugasan ini, terdapat beberapa piawai lah yang dapat dicapai oleh saya. Seterusnya ialah hasil dapatan dalam membuat kolaborasi. Saya telah mengadakan sebuah sesi temu bual secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet bersama seorang pensyarah luar iaitu pensyarah daripada IPG Kampus Ilmu Khas. Jadi, model pembelajaran yang telah saya gunakan ialah perhubungan iaitu di bawah elemen merangkai. Seperti yang kita tahu, perhubungan ini merupakan asas sosial yang sangat penting bagi manusia yang memerlukan tujuan dalam mempunyai hubungan dengan orang lain. Jadi contohnya bagi saya, tujuan saya melakukan perhubungan ataupun kolaborasi ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan saya mengenai pendidikan khas. Hal ini kerana pensyarah tersebut merupakan pensyarah daripada Jabatan Pendidikan Khas lah di IPG tersebut. Jadi, saya telah melakukan perhubungan melalui kolaborasi bagi meningkatkan kejayaan pembelajaran saya. Di bawah elemen merangkai pula, saya menggunakan kemahiran interpersonal saya untuk bekerja di dalam kumpulan bersama ahli-ahli kumpulan saya yang lainlah bagi menjayakan sesi temu bual tersebut. Seterusnya ialah kemahiran 6C. Dalam membuat kolaborasi ini, saya dapat mencapai beberapa kemahiran 6C, iaitu antaranya ialah pemikiran kritis. Pemikiran kritis ini merujuk kepada bagaimana saya berfikir mengenai soalan yang saya perlu tujukan kepada pensyarah tersebut dalam sesi temu bual itulah. Hal ini kerana saya perlulah memberikan soalan yang relevan lah bagi peringkat saya iaitu di pengajian tinggi. Jadi, saya telah menggunakan Google Search untuk mencari maklumat berkenaan soalan yang boleh saya tanya. Seterusnya ialah kemahiran kolaborasi. Jadi, kolaborasi ini merujuk kepada sesi temu bual yang telah saya jalankan lah. Jadi, saya dapat belajar cara untuk melaksanakan kolaborasi dengan pihak luar dengan baik. Contohnya, saya perlu bertanya dulu kepada beliau sama ada beliau boleh terlibat dalam kolaborasi ini ataupun tidak. Jadi, saya perlu menetapkan masa dan sebagainya lah. Jadi, dalam melakukan kolaborasi ini pula, saya telah memilih aplikasi Google Meet iaitu sesi temu bual di atas talian. Saya juga turut berkolaborasi bersama ahli-ahli rakan saya yang lainlah bagi menjayakan sesi temu bual ini. Yang seterusnya ialah komunikasi.
Saya juga dapat meningkatkan kemahiran komunikasi saya, iaitu saya juga dapat berkongsi pendapat bersama rakan-rakan saya yang lain mengenai bagaimana kami ingin menjayakan kolaborasi ataupun temu bual ini. Bukan itu sahaja, melalui aplikasi Google Meet juga saya dapat berkomunikasi dengan pensyarah tersebut dengan baik. Contohnya menggunakan bahasa yang baiklah, tidak kasar atau sebagainya. Dan yang terakhir ialah sasiah. Sasiah ni kalau dalam bahasa Inggeris dia adalah karakter. Jadi saya telah berjaya menunjukkan tingkah laku yang baik dalam menjayakan kolaborasi bersama pensyarah tersebut. Seterusnya ialah 3E. 3E ini merujuk kepada bagaimana teknologi itu diguna pakai dalam pembelajaran. Jadi dalam tugasan saya ini, bagaimana teknologi membantu saya dalam membuat kolaborasi. Baiklah, seperti yang kita tahu, 3E terdiri daripada engage, enhance dan extend. Jadi di peringkat engage, saya telah memilih sumber teknologi yang bersesuaian, iaitu saya memilih Google Meet. Jadi seterusnya ialah enhance. Jadi apabila saya melakukan temu bual menggunakan Google Meet, saya dapat memperolehi maklumat baharu, iaitu berdasarkan pengalaman pensyarah itu sendiri, dan itu tiada dalam buku teks atau Google lah. Dan yang terakhir ialah extend, di mana saya boleh melakukan temu bual di luar waktu kuliah dijalankan. Antara piawai ISTE pelajar yang dapat saya capai dalam membuat kolaborasi ini ialah pelajar diberdayakan. Hal ini kerana saya dapat memanfaatkan sumber teknologi dalam mencapai matlamat pembelajaran saya. Contohnya, saya dapat menggunakan Google Meet untuk menjalankan sesi temu bual, kemudian saya menggunakan YouTube untuk memuat naik video tersebut dan kerana saya perlu menghantar link. Seterusnya ialah kolaborator digital, iaitu seperti yang telah saya terangkan tadi, saya berjaya menghasilkan kolaborasi bersama pihak luar hanya secara atas talian. Dan yang terakhir ialah komunikator kreatif, di mana saya dapat berkomunikasi dengan jelas dengan menggunakan media digital yang sesuai dengan matlamat saya, iaitu Google Meet. Seterusnya ialah hasil dapatan dalam membuat Google Site. Bagi saya, apa yang saya dapat berdasarkan kerja tersebut ialah saya dapat meningkatkan satu kemahiran 6C, iaitu pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif yang saya maksudkan ialah bagaimana saya berfikir untuk menjadikan Google Site saya ini kelihatan menarik. Jadi, daripada situ, saya berfikir saya perlu menggunakan sumber teknologi digital seperti Canva untuk menghias Google Site saya. Contohnya, saya ada meletakkan GIF sebagai wallpaper di Google Site saya. Bukan itu saja, saya juga menggunakan Pinterest untuk mencari wallpaper lah bagi Google Site saya supaya Google Site saya itu kelihatan lebih menarik dan kemas. Yang seterusnya ialah model pembelajaran pelajar. Jadi, model pembelajaran pelajar yang saya terapkan dalam membuat Google Site ini pula ialah belajar cara belajar, di mana saya dapat menyiapkan Google Site ini bersama guru ataupun tanpa guru. Hal ini kerana jika saya menghadapi masalah dalam membuat Google Site ini, saya boleh merujuk video di YouTube sebagai rujukan. Contohnya cara untuk menghias ataupun cara untuk memasukkan gambar lah dan sebagainya. Selain itu, autonomi juga diberikan kepada saya dalam membuat Google Site ini kerana saya boleh membuat Google Site ini berdasarkan idea saya sendiri dan saya punya idea sendirilah. Maksudnya macam mana saya nak hias Google Site tu, dan maksudnya cikgu tak halang, cikgu tak terhadkan idea-idea tersebut. Jadi, saya bolehlah buat keputusan tentang bagaimana cara untuk saya menyusun bahan di dalam Google Site itu supaya kelihatan kemas dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah 3E. Antara elemen 3E yang dapat saya capai dalam membuat Google Site ini adalah extend, di mana saya dapat membuat Google Site ini pada bila-bila masa sahaja, sebab dia kan di atas talian. Jadi sama ada saya di luar ataupun saya dalam bilik. Seterusnya ialah piawai ISTE pelajar yang dapat saya capai dalam membuat Google Site ini. Yang pertama ialah pelajar diberdayakan, iaitu sama seperti tugasan membuat kolaborasi tadi. Yang kedua ialah kewarganegaraan digital.
Kewarganegaraan digital ini merujuk kepada bagaimana saya dapat menggunakan teknologi itu dengan cara yang baik, selamat dan beretika. Contohnya, saya memberikan komen yang baik apabila saya selesai menonton video di YouTube mengenai cara untuk saya menghias Google Site. Dan yang seterusnya ialah pembina pengetahuan. Jadi dalam membuat Google Site ini, saya banyaklah cari maklumat di Google, di YouTube tentang bagaimana cara untuk saya menghias supaya nampak lebih menarik. Jadi di situ saya dapat banyaklah pengetahuan baru, contohnya cara saya boleh embed link dan sebagainya. Berdasarkan dua tugasan yang telah saya lakukan, iaitu kolaborasi dan membuat Google Site, saya dapat rumuskan bahawa saya dapat mengamalkan konsep 3R. Seperti yang kita tahu, 3R terdiri daripada 4 kuadran, iaitu pemerolehan, aplikasi, asimilasi dan adaptasi. Jadi di peringkat pemerolehan, saya mampu untuk mengumpulkan pengetahuan dan maklumat saya mengenai pengetahuan asas dalam menggunakan Google Site, YouTube, Canva, Google dan sebagainya. Seterusnya ialah di peringkat aplikasi, saya berjaya mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugasan saya bagi subjek ini. Yang seterusnya ialah asimilasi. Di asimilasi pula, apabila saya menghadapi masalah, saya dapat menganalisis mengenai masalah tersebut. Jadi saya dapat mencari jalan penyelesaian seperti menonton YouTube apabila saya tidak tahu melakukan sesuatu, seperti yang saya telah terangkan tadilah. Dan yang terakhir ialah adaptasi, di mana saya menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang telah saya pelajari tadi untuk menyiapkan tugasan ini dengan baik. Oleh itu, jelaslah bahawa teknologi ini sangatlah membantu saya dalam menyiapkan tugasan.